masuk Batu Maqdis 25 bulan 10 selama 4 hari dia ke Mekah. Tak apalah, suara saya kuat tak? Saya Cikgu Muhammad Nasir bin Ahmad. Saya pakai, saya baru balik hari Khamis. Apa yang Prof sampaikan tepat, memang tepat. Saya tak akan ulas itu. Yang saya nak ulas ialah Prof terlupa satu perkara. Kenapa, mengapa kita jadi begini? Mengapa kemenangannya lambat atau ditangguhkan? Daripada tahun 1946, 1967 dan hingga sekarang. Mengapa, mengapa kita tidak menang? Mengapa Hamas tak menang? Mengapa Fatah lagi teruk? Mengapa sempadan Syam, negara Syam tidak membantu? Mesir terang-terang menyembelih orang Palestin. Jordan, Lebanon, Syria, GNG, mereka ada kedutaan Israel di Morocco, di UAE, di Lebanon, di Mesir mereka ada kedutaan Yahudi di negara mereka. Jangan sebut di tanah Arab, Mekah, Madinah. Jangan sebut walaupun dalam lift. Safe. Be careful. Be careful with your talking. Dalam lift di Mekah. Jangan ada hitam putih ini pun. Okay. Tidak boleh langsung. Sepatah tak boleh disebut di tanah Arab. Hebat tak orang Mesir, orang Islam? Saya ingat ada dua benda yang kita gagal. Saya teringat semasa Omar Al-Faruq masuk di Palestin. Bagaimana Salahuddin Ayyubi masuk di Palestin. Macam mana dia menang? Dan saya teringat macam mana Muhammad Al-Fatih menang di Istanbul. Dia menetapkan bahawa, saya ingat satu benda, siapa yang nak masuk dalam tentera aku, mesti jangan tinggal satu waktu pun sembahyang tahajud selama hidup dia. Jangan pemuda tentera aku satu waktu pun tinggal sembahyang tahajud. Baik, sekarang kita ulas diri saya. So jauh kita pergi ke Mekah, Madinah. Pasal tak kita sembahyang? Di mana orang Arab sembahyang? Di mana orang Arab sembahyang di dataran Mekah, di dataran Kaabah? Askar dia, berapa orang yang sembahyang? Dia boleh kontrol 40 orang imam dia, seorang tak sembahyang. Dia boleh keliling Kaabah, seorang tak sembahyang. Tiap kali dia mula sampai akhir. Yang pergi tempat itu ialah orang Palestin, orang India, Indonesia, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Indonesia. Dah dominan sekarang. Orang Asia sudah dominan di Mekah, Madinah. Dia bawa teksi, kedai, dobi, kedai makan, bakso, laksa, semua ada di Mekah sekarang. Baik, satu. Yang saya nak ulas di sini ialah benda yang tertinggal kita, solat kita. Kita solat kita. Kita cinta kepada Nabi dan cinta kepada Allah, kita lupa. Mana mungkin Allah nak tolong? Mana mungkin? Mana mungkin? Kalau solat kita abai, kalau puasa, kerana sejarah kemenangan Nabi, perang Uhud, perang Khandaq, perang besar, Mu'tah. Saya sampai di masjid Nabi Musa. Walaupun tak ada kaedah itu, satu masjid besar, kami jadi imam, kami jadi Bilal. Tak ada satu orang pun orang tempatan. Di masjid Nabi Musa, Pak Mentua Nabi Musa. Dan kalau kita pergi di Petra, Jordan, orang yang jaga kuda, jaga apa tu semua, seorang tak singgah sembahyang. Tengah duk bang Jumaat tu, duk bang Jumaat, penuh orang Islam Jordan tak sembahyang. Hebat tak orang Islam? Sekarang tengok kita, berapa orang yang balik daripada umrah dan haji datang sembahyang subuh pagi tadi di Malaysia? Mana mungkin boleh menang? Berapa orang yang pergi umrah dan haji berpuluh tahun, bertahun-tahun datang ke masjid? Macam mana kita semangat? Hebat, terikat, buat solidariti, macam maulud. Apa lehok lagi tengok ada berapa orang yang masuk masjid. Baik, jadi saya harap itulah maknanya
kita mesti kuatkan keimanan kita masing-masing dulu. Iaitu kita solat, puasa, jangan tinggal. Al-Quran jangan tinggal. Itu senjata kita. Senjata. Tengok sejarah di Malaysia pun. Mat Kilau ataupun Parlimen kita dulu. Mereka menang dengan bersolat, bersembahyang dulu, baru berperang. Dapat? Baik, tengok. Saya pernah membaca buku yang sebelum ini orang dah masuk Mata Mughadi. Mata Mughadi sebenarnya dia bantainya di sebelah Gaza saja. Banyak belah Gaza. Belah tepi barat saya pernah sampai di Laut Mati, sepadan Jordan dengan kalau nampak kalau senjata perang tepi barat tu saya nampak. Memang sepadan betul. Tapi di sempadan tepi barat nampak tenang. Jordan adalah negara yang kaya. Duit ringgit dinar dia lebih mahal daripada duit Amerika. Hampir 7 kali ganda. Duit Amerika hanya 4 kali ganda saja. Negara yang keliling oleh Palestin itu sangat-sangat kaya. Baik, dapat. Jadi saya harap bolehlah saya kongsi sikit. Kongsi iaitu berbaikilah diri kita, berbaikilah apa, dan satu lagi dia pecahkan kita dengan Asabiyah. Okey, orang Jordan asin. Orang Mesir asin. Dia asingkan kita begitu. Orang Melayu asin. Orang Aceh asin. Orang Jawa asin. Sampai dia asingkan kita begitu. Hinggalah kita dipecah belah. Oleh itu saya ingat, kalau kita nak berjuang, berjuanglah diri kita, keluarga kita. Datanglah ramai-ramai ke masjid. Solat dan Quran jangan tinggal. Quran itulah kalam senjata kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah tuan-tuan Allah sekalian, majlis mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Ma'rufah Ismail di atas kupasan untuk jentik sikit hati kita semua, ketuk sikit hati kita untuk kita kenal berkenaan dengan isu Palestin, isu umat Islam kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sebenarnya disebut oleh Profesor tadi, tugas kita adalah wajib untuk membantu umat Islam di Palestin. Dan kita jangan tinggalkan Gunung Nazilah, insya-Allah. Mudah-mudahan pertolongan Allah akan sampai. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sedikit maklumat di belakang sana, lepas ni insya-Allah selesai apa semua. Di belakang sana ada beberapa kaunter tuan-tuan. Yang pertama kita ada kaunter tabung Palestin. Tuan-tuan masih boleh sumbang untuk Palestin, insya-Allah. Kemudian yang kedua, kita akan ada jualan kalender Masjid Al-Amin 2024. Harga kita tak tetapkan tuan-tuan, infak, dan insya-Allah duit itu akan disalurkan kepada tabung pembangunan masjid, insya-Allah. Kemudian yang ketiga, kita ada tabung pembangunan untuk surau At-Taqarrub Jalan Merbuk. Dan yang keempat, kita ada kaunter kutipan wakaf Al-Quran. Dan yang kelima, kita ada jualan barangan Palestin, insya-Allah. Tuan-tuan yang rahmat Allah sekalian, sebelum akhir tuan-tuan, untuk mengetahui tuan-tuan, masjid dan juga surau di bawah Qaryah Batu Sembilan Kebun Baru telah buka tabung khusus untuk Palestin lebih kurang dalam 2 minggu. Dan kesempatan pada malam ni tuan-tuan, insya-Allah kita akan jemput wakil masjid dan juga wakil surau untuk menyampaikan sumbangan tersebut melalui nazir kita sebagai gimmick sumbangan tersebut lah. Jadi saya mengalu-alukan Tuan Nazir Cik Badrul Mesirus untuk tampil ke hadapan bagi menerima gimmick sumbangan daripada masjid dan juga surau. Silakan. Okey, yang pertama tuan-tuan, saya jemput wakil masjid, wakil imam kita Ustaz Saharuddin untuk menyampaikan gimmick sumbangan. Persilakan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, masjid dapat mengumpul lebih kurang 5,387 dalam masa tempoh 2 minggu. Seterusnya saya jemput wakil surau Jafar Haji Muhammad Noor untuk berikan sumbangan yang dikutip daripada surau tersebut, RM 3,789. Silakan.
Jadi terima kasih pada wakil masjid dan juga wakil surau. Dan yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, dan terakhir tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, masjid menjemput Profesor Dr. Ma'rufah Ismail untuk menerima cenderahati daripada masjid. Dengan segala hormatnya menjemput dan persilakan. Alhamdulillah, masjid mengucapkan lagi sekali terima kasih kepada Profesor di atas perkongsian berkenaan dengan isu Palestin pada malam ini, insyaAllah. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, insyaAllah sumbangan yang kita kutip akan disalurkan melalui akaun tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari. Jadi insyaAllah saya rasa masih lagi ada masa untuk tuan-tuan infak di tabung belakang tu. Mudah-mudahan dapat berkat di sisi Allah SWT, insyaAllah. So daripada saya sebelum tutup, maaf apa yang kurang daripada saya. Mudah-mudahan kita doakan untuk Palestin, insyaAllah. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.